Jadi mengumpat itu satu perkara yang lebih besar daripada zina. Kata Nabi, iyakumul ghibah. Berhati-hatilah kamu dengan al-ghibah, iaitu mengumpat. Kerana kata Nabi, fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu bersangatan besarnya daripada zina, dosanya. Kerana ia melibatkan manusia. Zina ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terimalah ampunannya dengan ikhlas, taubat yang nasuha. Tapi bila mengumpat maka dia melibat manusia. Bila melibatkan manusia tidak boleh dibatalkan dosa itu melainkan dia juga kena pohon ampun kepada orang yang diumpat. Itu besar. Itu pada kuliah yang lalu kita bincangkan mengenai umpatan. Dan 6 perkara yang diharuskan untuk mengumpat. Bukan mengumpatlah, membuka aib manusia. 6 tempat yang kita bincangkan pada kuliah yang dulu. Antaranya bila mana orang menzalimi diri kita, kita nak report kepada pihak berkuasa. Boleh kita ceritakan keaiban diri dia. Kerana dia telah menzalimi diri kita, menganiaya diri kita. Yang keduanya, bila mana dalam keadaan orang lain yang buat kezaliman, aniaya, ataupun perkara maksiat dan dosa, kita nak ingkarkan benda itu, maka kita report pada pihak berkuasa. Mesti kita ceritakan keaiban dirinya. Rumah sekian buat begini, si fulan sekian buat begini, itu nak report. Jadi di antaranya itu dibenarkan. Kerana itu bukan membuka aib dengan sengaja, tetapi adalah untuk mengingkari dosa dan maksiat yang dilakukan. Yang ketiganya, untuk meminta fatwa, minta hukum. Bila mana dalam keadaan situasi dia terpaksa membuka aib, contohnya membuka aib suami dia, yang dalam keadaan kedekut dan seumpamanya, maka dia minta fatwa kepada ahlinya. Orang yang bijak pandai lah, fatwa ni ahlinya lah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dia minta fatwa, boleh tak saya nak ambil duit suami saya sekian secara senyap-senyap. Itu fatwa. Apa sajalah, bukan saja kedekut, malah apa-apa saja lagi perkara yang lain yang terpaksa membuka aib manusia untuk meminta fatwa, boleh. Itu dibenarkan dalam Islam. Yang keempatnya, bila mana dalam keadaan menyelamatkan seseorang itu daripada kezaliman. Seseorang ini zalim, tapi dia berkawan dengan kawan kita yang baik. Jadi kita bagi tahu pada kawan kita yang baik, si fulan ni zalim ataupun jahat, kaki mabuk, kaki perempuan, kaki judi. Kita nak cerita pasal tu pasal apa? Nak selamatkan dia daripada kejahatan dia. Yang ni dibenarkan. Selagi mana dia tak berhentilah. Kalau dia dah berhenti, cerita dia dulu-dulu tu tak payah cerita dah lah. Dulu-dulu punya cerita, kita pergi ungkit balik cerita pasal dulu. Tak boleh. Yang itu cerita dia dengan Tuhan. Tapi bila dia dah berhenti, dah bertaubat, tak ada apa lagi, tak perlu diceritakan keaiban. Itu dikira buka cerita lah tu. Kata Allah, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari aib orang. Yang kelimanya, bila mana dia terpaksa menceritakan keaiban dirinya untuk memperkenalkan diri. Mahsyur dengan nama dia. Contohnya dalam keadaan dia terpaksa menyebutkan Ali, contohnya kan. Ali yang mana? Ali Tempang dia panggil. Tempang tu aib. Tapi dia terpaksa ceritakan pasal nak bagi tahu Ali yang mana satu. Mungkin di situ ramai Ali. Jadi ini dibenarkan. Dan yang keenamnya, bila mana kita boleh membukakan aib seseorang, bila mana dia sendiri yang melakukan dosa dan maksiat itu tidak merasa malu dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka 6 perkara ini dibenarkan untuk kita membuka aib manusia tanpa berdosa. Kerana ada sebab dan musabab yang tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal yang diumpatnya. Ubat untuk hilangkan umpatan ni supaya kita tak nak mengumpat. Kena sentiasa fikir, kalau aku umpat, maka pahala yang aku dapat, aku buat ini kena bagi pada dia. Rugilah kita penat beribadat, penat beramal soleh, kita dah buat siang malam beribadat, tiba-tiba kita umpat pula orang lain. Pahala yang kita buat sepanjang-panjang hari, sepanjang-panjang malam, bagi pada orang tu. Rugilah kita. Dia pasal apa boleh jadi umpatan? Pasal dia tak perasan bahawa pahala dia mengalir ke sana.
Sebab itu faedah bila mana ruginya seseorang itu umpat dan untungnya orang yang diumpat. Hasan Al-Basri bila mana ada orang umpat dia bagi buah. Bagi buah. Terkejut orang yang umpat dia. Kata, wahai imam, pasal apa imam bagi saya buah? Pasal awak umpat saya dapat pahala, saya bagi awak buah, hadiah lah. Kita boleh buat gitu. Orang umpat kita belanja roti canai. Boleh jadi, cuba try mana tahu lepas ni dia tak mengumpat dah. Irfa' billati hiya ahsan. Orang kata Allah tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Bila orang buat jahat pada kita, maka kita buat baik pada dia. Orang buat jahat pada kita buat baik. Tapi jarang berlaku lah ni. Kalau ada, alhamdulillah. Susah nak jumpa orang buat jahat, kita buat baik pada dia. Susah. Sebab tu dia punya idolanya, dia punya model dia adalah Nabi. Nabi orang buat jahat pada dia buat baik. Nabi orang ludah dia tiap-tiap hari berjalan orang ludah. Satu hari tu tak ada ludah tu. Hilang. Nabi bertanya, mana orang yang selalu ludah hina aku? Oh, dia sakit ya Rasulullah. Rasulullah pergi lawat dia. Ya Rabbi. Kalau kita nak pergi lawat orang yang kutuk kita tu. Lalu depan rumah pun tak mau. Subhanallah. Pokoknya hebat Rasulullah. Itu model. Uswatun hasanah. Satu model yang ataupun satu dipanggil idola yang paling baik untuk dicontohi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Siapa yang mampu ikut. Kadang-kadang kita susah bila kemarahan dah ada dalam hati, nak buat kebaikan susah. Sabarnya kena tinggi. Bila orang yang bersabar ni dia boleh melakukan kebaikan. Sebab tu bila mana kita sebutkan kita mengumpat, maka sentiasalah kita fikir, ini ubat dia. Dia bagi ubat macam mana nak hilangkan mengumpat. Sentiasalah kita fikir bahawa kalau aku umpat si fulan ni, rugilah aku punya amalan. Aku bagi pahala pada dia. Sedangkan dia tak buat apa-apa. Aku yang penat siang malam beribadat, tiba-tiba pahala dapat pada dia. Dan itu kalau kita buat amalan. Kalau tak buat amalan, itu kalau kita memang beramal, memang ada pahalanya, memang ada salat, amalan solehnya, amalan sunatnya. Kalau tak ada, tu kata dia, maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelakaan engkau. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain, kata Syekh Abdul Qadir. Itu kalau kita ada banyak buat pahala, banyak buat amal soleh, ada banyak buat amal sunat. Tapi kalau kita tak ada buat amal soleh, amal sunat, pahala pun tak ada, pergi umpat orang pula. Dah pahala nak bagi tak ada, dosa dia pula kita pikul. Sepatutnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, jangan sibuk urusan orang lain, dibimbang orang lain. Mengumpat ni maknanya dibimbang orang lain. Orang yang mengumpat ni bermakna dia bimbang tentang orang lain. Si fulan ni begini, si fulan ni begini. Patutnya bimbang tentang diri dia. Aku ni dah lah tak buat amal, tak beramal soleh, tak beramal sunat. Aku yang patut dibimbanginya, kena buat amal soleh, amal sunat. Ni orang lain punya amalan yang kita bimbangkan. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, diri engkau yang sepatutnya lebih dibimbangkan daripada orang lain. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang lain. Kalaulah kita ni ada dosa yang kecil, ketahuilah bila mana dosa kecil itu diremeh-remehkan, dihina-hinakan, dosa kecil kita lagi mudarat daripada dosa orang lain yang besar tu. Dia buat dosa besar dah. Tapi dosa kecil yang kita lakukan ni, kita anggap macam kita ni suci, tak buat dosa, kita buat dosa kecil saja. Maka ketahuilah bahawa dosa kecil itu berubah menjadi besar, lebih besar daripada orang lain yang buat dosa besar. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Siapa yang menyangka bahawa dia tak pernah buat kejahatan, dosa, maksiat, itulah sehabis-habis jahil dia. Manusia mana yang tak buat dosa maksiat? Dia mengumpat orang tu menunjukkan bahawa orang lain yang banyak buat salah, dia tak buat salah. Saya tak buat salah, Ustaz. Saya biasa pergi surau, pergi masjid, dengar ngaji. Itu je saya. Saya tak ada buat salah. Orang lain yang buat salah, sebab tu dia umpat orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir, ketahuilah ketika itu adalah dia sehabis-habis jahil dan sehabis-habis bodoh. Kerana menganggap dirinya suci. Satu hari, ada orang jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, ya Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibu pada orang yang beriman, Aisyah. Bila mana orang itu merasakan dirinya, bila mana orang itu melakukan kejahatan, kata seorang. Kata Aisyah, bila mana seseorang itu merasakan dirinya telah melakukan kebaikan, ketika itu dia jahat. Dia rasa dirinya baik.
itulah sebenarnya kejahatan yang ada pada dia. Dia rasa dirinya suci. Aku tak pernah buat dosa. Aku relax je. Tapi kadang-kadang dia buat dosa, dia tak sedar. Dia buat dosa, dia tak sedar sebab dia anggap bahawa benda tu biasa. Pagi-pagi bangun, tiba-tiba jumpa kawan, pergi ngumpat cerita pasal orang lain, dia tak sedar yang dia tengah ngumpat. Lepas tu dia rasa bahawa saya tak pernah buat jahat. Kenapa Allah uji saya? Dia mula. Padahal dia buat dosa dan maksiat, dia tidak perasan dan tidak sedar. Itu sebenarnya. Kalaulah dia anggap bahawa dirinya suci daripada melakukan dosa dan maksiat, itulah sebenarnya kejahatan dan jahilnya dia. Kerana dianggap dirinya suci daripada melakukan dosa dan maksiat. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, sunyi mana sikit, kurang, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Syukurlah pada Allah. Kalau benar-benarlah kita ni orang yang sedikit melakukan dosa dan maksiat, syukur pada Allah. Kerana Allah gantikan umpatan itu dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya kita ni banyak baca Quran, mengaji, banyak amal-amal sunat, buat duha, buat isyraq, kemudian pergi majlis ilmu, kuliah duha, kuliah maghrib, semua kita pergi. Jadi perkara-perkara itu tak banyak kita buat. Dalam keadaan mengumpat orang, kita banyak senyap dan kita banyak menggunakan lidah kita dengan perkara yang berfaedah. Sebab tu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang benar. Itu tanda orang tu beriman. Aw liyasmut, ataupun dia tak ada benda nak cakap, dia diam saja. Dia tak ada benda nak cakap. Kalau bercakap benda yang berfaedah, khairan. Kalau bercakap benda yang nasihat, kalau bercakap benda yang Quran, kalau bercakap benda yang hadis, ini hebat. Ini orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Tapi kalau tak ada benda yang nak bercakap, dia diam, senyap. Tapi senyap pun janganlah senyap terus. Orang panggil buat dia tahu, Haji, dia beriman dia. Itu dah jadi kesumbang. Jangan begitu. Masyarakat kena juga campur. Senyap jadi, dah dia amal begitu. Jangan. Kita masyarakat pun kena join. Kita dalam komuniti pun kena join. Samalah komuniti dengan masyarakat. Cuma nak sebutkan bahawa bila mana senyap itu, awliya smut itu ialah perkara yang tak berfaedah nak bercakap. Buatlah benda lain yang boleh berfaedah. Tengok Syekh Quraim Rajih, ulama Quran kan. Tak ada benda nak buat, dia ambil Quran, dia baca. Itu je kerjanya. Ambil matan, ambil kitab, hafal matan. Subhanallah. Kan, kita kalau ada masa duk sembang gitu. Dia ada masa dia baca Quran. Diingatkan balik hafalan dia, hafal balik matan-matan. Umur 95, 96. Masya-Allah. Allah pelihara. Orang yang jaga Quran ni Allah pelihara dia. Itu kita pun kena jaga Quran supaya mudah-mudahan Allah pelihara kita. Ada masa kita gunakan perkataan kita dengan perkataan yang baik, ataupun tak ada benda yang nak bercakap, kita lebih baik diam. Baik, itu mengumpat untuk sambung perbahasan kita pada kuliah yang lalu.